Dalam hati umat Islam, terdapat satu malam yang sangat penting secara rohani, Isra dan Miraj. Peristiwa ajaib ini yang disebut dalam Al-Quran dan dihuraikan dalam hadis, sabda Nabi Muhammad SAW, menandakan titik perubahan dalam sejarah Islam. Isra merujuk kepada perjalanan malam ajaib Nabi dari Mekah ke Baitul Maqdis. Miraj pula bermaksud kenaikan baginda ke langit, sehingga bertemu dengan Allah SWT. Peristiwa luar biasa ini adalah bukti kekuasaan Allah dan sumber inspirasi yang besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Perjalanan Isra dan Miraj berlaku ketika Nabi dan pengikutnya menghadapi kesusahan yang besar. Mereka dianiaya dan ditolak di Mekah. Nabi sendiri bersedih atas kehilangan istri tercinta Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib, pelindung dan orang kepercayaannya. Dalam suasana duka dan case tribulation inilah, Allah menganugerahkan kepada nabinya satu malam yang penuh keajaiban, ketenangan, dan petunjuk ilahi. Isra, perjalanan malam, bermula di tempat paling suci di Mekah, Ka'bah. Disinilah malaikat Jibril memperkenalkan Nabi kepada Burak, seekor kuda putih yang luar biasa, mampu bergerak jauh dalam sekelip mata. Bersama Jibril sebagai penemannya, Nabi menunggang Burak dan memulakan perjalanan yang menakjubkan. Mereka bergerak ke utara, merentasi jarak antara Mekah dan Baitul Maqdis dalam sekelip mata. Baitul Maqdis, yang dikenali sebagai Al-Quds dalam bahasa Arab, bermaksud yang suci, mempunyai kepentingan agama yang besar bagi umat Islam. Di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa yang suci, Nabi Muhammad memimpin semua nabi terdahulu dalam solat. Perbuatan ini menandakan universality message Allah dan pengiktirafan Muhammad sebagai Rasul terakhir dalam barisan para nabi yang diutus untuk membimbing manusia. Perhimpunan para nabi ini menggariskan hubungan antara iman dan sifat abadi petunjuk Allah. Dari kawasan suci Masjid Al-Aqsa, Nabi ditemani Jibril naik ke langit, satu perjalanan yang dikenali sebagai Miraj. Kenaikan ini bukan sekadar fizikal, tetapi perjalanan rohani melalui 7 alam cakrawala. Setiap langit mendedahkan keajaiban di luar pemahaman manusia dan menawarkan pertemuan dengan nabi-nabi terdahulu. Setiap pertemuan mengukuhkan mesej iman, penyerahan kepada Tuhan, dan kepentingan mengikuti petunjuk ilahi. Di langit pertama, Nabi bertemu Adam, bapa kepada manusia. Di langit kedua, baginda bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, sepupu yang berkongsi mesej kasih sayang dan taubat. Di langit ketiga, baginda bertemu Yusuf, yang terkenal dengan kecantikan, kesabaran, dan keimanannya yang teguh. Di setiap langit, Nabi Muhammad disambut dengan mesra dan hormat, mengesahkan persaudaraan para nabi dan kesatuan mesej mereka. Bahagian 4, pertemuan dengan para nabi, pengajaran dari masa lalu. Semasa Nabi Muhammad meneruskan perjalanan melalui langit, baginda bertemu dengan lebih ramai utusan pilihan Allah. Di langit keempat, baginda bertemu Idris yang terkenal dengan kebijaksanaan dan ketakwaannya. Di langit kelima, baginda bertemu Harun, saudara Musa, yang terkenal dengan kefasihan dan keteguhan imannya. Di langit keenam, Nabi bertemu Musa, yang telah bercakap langsung dengan Allah. Akhirnya, di langit ketujuh, Nabi bertemu Ibrahim, nenek moyangnya, dan bapa kepada Tauhid, yang telah mendapat gelaran Khalilullah, kekasih Allah. Pertemuan ini menjadi peringatan yang kuat tentang bimbingan dan rahmat Allah yang berterusan sepanjang sejarah manusia. Setiap nabi, pada zaman mereka, telah menyampaikan mesej menyembah Tuhan yang esa, menggesa kaum mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menjalani kehidupan yang soleh. Bahagian 5, anugerah solat, mewujudkan hubungan dengan Tuhan. Setelah sampai ke langit tertinggi, Nabi Muhammad diselubungi cahaya ilahi dan memasuki hadirat Allah. Disinilah, baginda menerima anugerah terbesar untuk dirinya dan pengikutnya, solat 5 waktu. Pada mulanya, Nabi diperintahkan untuk solat 50 kali sehari. Namun, atas belas kasihan kepada pengikutnya, Musa menasihatinya untuk meminta pengurangan, menyadari potensi kesulitan yang mungkin timbul. Nabi mengikut nasihat Musa, dengan rendah hati kembali kepada Allah dan meminta beban yang lebih ringan untuk umatnya. Allah, dengan rahmatnya yang tidak terhingga, secara beransur-ansur mengurangkan bilangan solat sehingga menjadi 5. Solat 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, menjadi tiang agama Islam, penghubung langsung antara manusia dan pencipta. Bahagian 6, kembali ke Mekah, menyampaikan titah ilahi. Selepas menerima perintah solat, Nabi Muhammad mula turun kembali ke bumi.
Baginda memikul tanggung jawab yang berat dan hati yang dipenuhi kasih sayang terhadap umatnya. Sekembalinya ke Mekah, Baginda berkongsi pengalamannya dan kewajiban solat 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Reaksi awal terhadap kisahnya disambut dengan keraguan dan ketidakpercayaan oleh setengah orang. Namun, sahabat terdekatnya, termasuk Abu Bakar, menerima kisahnya tanpa ragu-ragu, menyadari kebenaran dalam kata-katanya dan keaslian pengalamannya. Penetapan solat 5 waktu menandakan titik perubahan bagi masyarakat Muslim awal. Ia menyediakan kerangka untuk kehidupan mereka, peringatan berterusan tentang hubungan mereka dengan Tuhan. Solat menawarkan saat-saat renungan, kesyukuran, dan doa, menguatkan iman mereka dan memberikan ketenangan dalam menghadapi kesukaran. Bahagian 7. Warisan abadi Isra dan Miraj di hati umat Islam. Peristiwa Isra dan Miraj mempunyai kepentingan yang mendalam bagi umat Islam hari ini. Ia berfungsi sebagai peringatan tentang kekuasaan Allah, rahmat, dan kepentingan iman dan solat. Kisah perjalanan ajaib Nabi menawarkan ketenangan, inspirasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi rohani Islam. Ia mengajar kepentingan ketabahan dalam menghadapi kesusahan, mengetahui bahwa Allah menguji orang yang Dia sayangi. Lebih-lebih lagi, peristiwa ini menggariskan universality message Allah dan persaudaraan semua Nabi. Ia menekankan kepentingan masyarakat, belas kasihan, dan mengikuti contoh Nabi dalam kehidupan seharian kita. Perjalanan ajaib Isra dan Miraj terus memberi inspirasi kepada umat Islam di seluruh dunia, menguatkan iman mereka dan mengingatkan mereka tentang kepentingan berhubung dengan Allah melalui solat. Ia adalah bukti warisan abadi Nabi Muhammad dan mesej Islam yang abadi.